TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim. Kita ada di studio Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim dan juga Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Setiap ayat ada pengajarannya, betul tak Ustaz? Betul. Jadi jom kita dengarkan pengajaran ayat seterusnya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Hakim. Okey, dan begitu juga kepada semua murid-murid yang berada di studio bersama kita dalam Google Meet dan juga murid-murid yang sedang menonton bersama-sama pada hari ini untuk kita mempelajari tajuk Sunnatullah. Okey, untuk itu kita akan tengok pula ya sekarang ini pengajaran ayat. Bila kita tengok tentang sunnatullah Allah Subhanahu Wa Taala ini, pastinya dalam surah Ali Imran ayat 137 hingga 139 ini ada pengajaran dia. Setiap Al-Quran itu ada pengajarannya. Betul, Ustaz. Setiap huruf, setiap ayat dan juga satu Al-Quran itu, Masya Allah, Tabarakallah, menjadikan sumber inspirasi dalam seluruh kehidupan kita. So, mari kita lihat apakah pengajaran ayat ini. Okey, yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan juga ketetapan. Kita saja yang tak puas hati. Betul Ustaz. Kenapalah Allah bagi aku macam ni? Kenapalah Allah bagi aku ini tak putih macam Hakim? Kan? Konon-kononnya lah. Tapi sebenarnya mungkin orang berkenan kat kita sebab kita hitam. Betul. Kalau putih orang tak suka. Contoh. Ada pula. Begitulah berbeza cita rasa ini adalah kerana ketetapan Allah. Ya. Kenapa Ustaz? Kenapa saya rendah Ustaz? Kamu rendah kerana kamu rendah lah boleh panggil orang tu tinggi. Betul. Kerana saya hitam lah boleh panggil orang tu putih. Itu semua pandang positif. Pandang positif. Sebab apa? Kita kena yakin bahawa Allah telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan juga ketetapan Allah. Kita saja rasa kita hebat. Rasa hebat sangat ya. Kita komen semua. Kadang-kadang jadi ustaz di dalam Facebook, dalam IG, dalam TikTok, masya-Allah. Komen kan? Sebab apa? Kita tak puas hati. Sebenarnya Allah dah tentukan dan kita kena yakin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, sebab itu kita sebut sunnah para pejuang kan. Kita ini adalah pengembara di muka bumi. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni sebenarnya macam nak duduk lama. Kan semua kita buat benda ni macam kita tak nak mati dah. Tapi hakikatnya kita ni mengembara. Lihat, bila kita mengembara Kim, macam-macam kita nampak. Saya dulu pun ada pengalaman dekat Mesir kan. Pernah juga duduk dekat Inggeris sekejap kan. Boleh tengok bagaimana beza masyarakat. Arab macam ni, orang putih macam ni, orang Malaysia macam ni. Sebenarnya Allah dah tengok, wah macam ni. Bila kita lihat, kita mengembara, lagilah kita dapat lihat ya, supaya kita mengetahui dan menyelidiki sunnatullah. Betul. Ya, kadang-kadang kita tengok Kim, orang putih, orang Mat Saleh ni, dia lebih hormat kita. Betul. Kalau berselisih jalan kecil kan. Contohnya bila kita drive bawa kereta jalan yang sempit, dia turun, siap bagi laluan dekat kita. Kalau kita siap keras kan. Tahan, kau pergilah, kita nak pergi kan. Itu bezanya kan. Tapi itulah. Ya, walaupun mereka tak Islam tapi dipraktikkan. Sepatutnya kita orang Islam ni lebih mempraktikkan apa yang diajar oleh Islam. Betul. Ya. Yang ketiga. Okey, nampak sebelum tu nampak senyap saja, tolong angkat sekejap. Faham ke tidak ni apa dicakap oleh Ustaz ni? Hijau, kuning atau merah? Sila angkat. Semuanya faham. Alhamdulillah. Rasa lega Hakim. Bila dah faham ni kita boleh teruskan. Kan? Boleh Ustaz. Okey, kita pergi yang seterusnya. Yang ketiga. Kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat-umat yang terdahulu agar menjadi pedoman kepada kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Macam kita ceritakan tentang sejarah kaum Ad, kaum Samud. Mereka ini Allah bagi banyak kemewahan. Betul. Boleh buat bangunan-bangunan pencakar langit, boleh buat bangunan-bangunan yang tinggi, tebuk gunung dan sebagainya. Kita tak boleh buat hari ini. Tapi kita tengok apa akibatnya. Kerana engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, engkar kepada Nabi Saleh dan juga Hud, akhirnya mereka musnah, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kaji, kenapa Allah suruh buat macam ni? Kenapa Allah hancurkan umat terdahulu? Kenapa Allah hancurkan mereka? Kenapa Allah angkat darjat mereka? Pasti ada sesuatu yang kita boleh tiru. Ya, orang yang angkat darjat kerana kebaikan yang dilaksanakan oleh mereka. Jadi bila kita tengok menjadi sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Al-Quran, tu dekat Hakim tu ada Quran. Betul Ustaz. Ataupun dipanggil Mashaf lah ya. Okey. Jadi kita kena yakin Al-Quran itu, tolong angkat juga tunjuk dekat audio ni. Boleh Ustaz. Ya. Jadikan ia seluruh kehidupan kita, jangan kita tak guna benda tu. Kan? Nabi tinggalkan kepada kita Quran dan hadis. Gunakan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin Al-Quran petunjuk
ke arah kebenaran bagi orang beriman dan juga bertakwa. Okey. Yang kelima, kita hendaklah menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa. Masya-Allah. Ustaz, saya tak nak dah Ustaz. Saya kalah lah Ustaz. Bangkit semula. Itu Islam ajar. Itu pengajarannya. Dan yang keenam, kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ini jawapan daripada Ustaz. Jawapan daripada buku teks. Sekarang saya nak minta jawapan daripada murid-murid pula. Kita tengok soalan. Kita uji minda sikit. Terangkan pengajaran. Apa yang murid-murid faham? Bukan jawapan yang saya bagi tadi ya. Saya tak nak jawapan tadi yang saya bagi tadi. Saya nak murid faham. Pada kita belajar tentang memahami sunatullah ini, apa pengajaran yang kamu dapat? Mungkin boleh tulis sikit dekat kertas kamu. Dekat whiteboard kamu tulis apa pengajaran. Sebenarnya mereka ni tak tahu ni, saya baru tulis ni, kan? Tulis apa jawapan, apa pengajaran yang dapat kita ambil pada hari ini ni. Sama ada Ustaz dengan Hakim cerita tentang semua memahami sunatullah. Betul, Ustaz. Kita nak dapat apa hari ini murid-murid yang ada di sini. Yang duduk rumah pun, yang boleh rumah, turut serta Ustaz. Boleh turut serta. Ambil kertas, tulis, tunjuk dekat ibu dan ayah. Esok pergi ke sekolah, tunjuk dekat Ustaz. Betul ke Ustaz ni? Ini pengajaran yang saya dapat dalam memahami sunatullah. Betul. Nampak kan? Sangat interaktif. Betul. Nampaknya ustaz-ustazah pasti bangga sebab anak murid yang tengok Didik TV. Betul, Lepas tu tengok pula apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Dah dapat jawapan? Siapa jawab? Kita tengok siapa baca angkat awal. Beri dulu, kita bagi 2 markah. Betul, yang lambat kita bagi 1 markah. Okey, silakan. Apa pengajaran yang dapat ni? Bersungguh-sungguh anak murid Ustaz ni. Panjang Ustaz ni. Wah, bangga sungguh Ustaz. Ni berapa markah Ustaz? Okey, untuk pengajaran sebenarnya dia 2 markah. 2 markah. Okey, kita tengok dulu. Saya nak point saja. Sebenarnya saya akan bagi sedikit lagi. Macam mana nak jawab untuk soalan pengajaran ayat. Dan selalunya dalam pengajaran ayat ni memang keluar dalam peperiksaan. Okey, silakan. Siapa nak jawab dulu? Akil? Okey, Akil dulu. Wah, apa tu? Jangan bersikap sombong terhadap Allah kerana Allah lebih hebat dari kita. Masya Allah. 2 markah untuk Akil. Akil. Wah, betul lah tu. Sebab kita faham sunatullah, bagi 2 markah ke Akil. Boleh, Ustaz. Okey, seterusnya. Saya nak jawapan yang lain. Cepat. Okey. Jawapan yang lain. Tak apa, teruskan jawapan anda. Okey, kita tengok. Okey, murid-murid yang di luar sana macam mana ni? Okey, kalaulah saya boleh tengok jawapan anda, mesti best punya. Betul, kan? Tapi saya yakin hebat jawapannya. Pasti duk jawab tu kan. Kat luar sana. Okey, silakan Fitri. Okey, tunjukkan di hadapan kamera Fitri. Okey, belakang sikit Fitri. Tak nampak full. Belakang sikit. Kita hendaklah, cuba Fitri baca Fitri. Okey, di samping menulis sila baca. Kita hendaklah bersyukur apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Maha Besar menentukan peraturan. Masya Allah. Betul ini ke Ustaz? Lengkap. Lengkap Ustaz. Lengkap. Itu memang dapat 2 markah kalau jawab dalam peperiksaan. Dalam peperiksaan 2 markah. Hari ini pun saya bagi 2 markah. Bukan setakat tulis. Malahan dia telah membaca jawapannya. Okey, kita tengok pula. Hayati dah tak sabar-sabar nak pusing whiteboard dia tu. Silakan Hayati. Silakan. Wah, patutlah tadi lamanya panjang ni. Okey. Baca Hayati, cuba sebutkan. Kita hendaklah menerima setiap perkara yang berlaku di dalam hidup kerana sebagai manusia biasa kita tidak boleh mengubah kehendak Allah. Masya Allah, tabarakallah. Okey, bagus ya. Cuba angkat nak tengok jawapan tadi, Hayati. Cuba angkat jawapan Hayati tu. Okey, kita hendaklah menerima setiap perkara yang berlaku di dalam hidup. Kita terima saja. Sebab tadi redha kan? Betul. Kerana sebagai manusia kita tidak dapat mengubah kehendak Allah. Komen macam mana pun itu kehendak Allah. Bagus, 2 markah lah saya bagi. Walaupun tadi saya kata 1 markah, 2 markah. Sebab saya dapat full jawapan. Okey, seterusnya Syafiza. Okey, yang terakhir silakan Syafiza. Okey, wah, Syafiza udah sabar. Kita hendaklah yakin dan percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berhak melakukan apa sahaja mengikut kehendaknya. Okey, bagus tu. Semua jawapan betul. 2 markah juga untuk Syafiza. Cuma saya nak ingatkan, cuma sedikitlah perbetulan. Anak murid kena betulkan perkataan Allah tu huruf besar, kekuasaannya N itu huruf besar. Betul. Itu sajalah dari segi, tapi isinya dapat. Okey. Nampak kan? Betul Ustaz. Semuanya hari ini boleh faham lah. Okey, sedikit saya nak bagi sedikit tips
Untuk memulakan ayat, untuk menjawab soalan pengajaran ayat ini, mulakanlah dengan kita hendaklah. Ya, kita hendaklah, okey. Mulakan dengan kita hendaklah. Sebab perkataan kita hendaklah itulah menjadikan pengajaran ayat. Kita hendaklah meyakini kekuasaan Allah. Satu markah, kerana Allah berhak melakukan apa sahaja mengikut sunnahnya. Okey, dua markah. Ada kerana, dapat dua markah, isi dan huraian. Jadi tak adalah ihlik tadi. Dia ada saja. Isi dan huraian. Okey, sekarang kita tengok sikitlah murid-murid cuba angkat betul-betul nak tanyalah yang kita belajar hari ini faham ke tidak. Okey. Ya? Angkat sikit. Hijau ke merah ke kuning? Okey, seorang lagi Fitri. Hijau ke semuanya Ustaz. Tahniah. Okey, jadi kita nak bacalah markah dia orang ni. Ya, silakan Ustaz. Okey, cuba kita kira Fitri. markah dia orang pada hari ini. Ada kita tengok 8 markah bintang yang akan diberikan kepada mereka PBD hari ini. Kita tengok. Daripada awal tadi kita bacakan markah untuk Fitri dulu. Berapa markah untuk Fitri? Ada 8 bintang Ustaz. 8 bintang. Tepuk tangan sikit. Kan? Okey, kemudian kita tengok Akil. Akil ada 8 bintang juga. Weh, 8 jugalah. Memang kongsi kau diorang ni. Okey, tahniah kepada Akil dan juga kepada Syafiza. 8 bintang juga. 8 bintang juga. Dan akhirnya Hayati ada 7 bintang. 7 bintang. Semuanya mencapai. 7 dan 8 hari ini telah mencapai. So, semuanya tulis perkataan tahniah. Sikit angkat boleh. Tulis kat kertas cepat. Tulis dekat whiteboard tu tahniah. Okey. Untuk diri sendiri. Sempat kan tu? Kan? Tak apa, sambung je dekat bawah tu. Okey. Jadi sambil-sambil tu ya, Hakim. Maknanya alhamdulillah hari ini kita dapat belajar tentang memahami sunnatullah. Okey Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen kali ini. Jadi Ustaz, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustaz? Okey, boleh dapatkan dalam My Sumber ya. My Sumberku, okey, boleh didapati untuk murid-murid terus belajar. Dan jangan lupalah, banyak bahan-bahan disediakan di sana. Baik, jadi jom kita serbu sumberku. Dan bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Okey, selalu secara keseluruhannya, okey, saya amat berbangga kerana murid-murid menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Memberikan respon yang baik ya. Sama ada walaupun mereka ini berada di dalam talian, tapi mereka memberikan komitmen, kefahaman untuk mempelajari tajuk hari ini, iaitu memahami sunnatullah. Okey, tepuk untuk diri sendiri semua murid-murid kita. Tahniah atas kecemerlangan anda untuk hari ini. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen dan dengar cerita, kita nak tutup dengan nyanyian lagu yang merdu dari Ustaz kita. Betul ke Ustaz? InsyaAllah kita cuba. Ya, jom sama-sama kita dengarkan. Jom, sama-sama. 1, 2, 3. Okey. Selamat berjuang murid-muridku. Semoga Allah berkatimu. Kenangan indah bersamamu. Takkan ku biar ia berlalu. Berjuanglah hingga ke akhirnya dan ingatlah semua ikrar kita memahami sunnatullah. Selamat berjuang murid-muridku. Semoga Allah berkatimu. Kenangan indah bersamamu. Takkan ku biar ia berlalu. Berjuanglah hingga ke akhirnya dan ingatlah semua ikrar kita. Okey guys, tengok kejap kita nak ambil gambar.